kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi tuan-tuan puan-puan rahmati Allah SWT, hadirin hadirat yang dicintai, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa indahnya bila kita ni mengenang mengenai tentang peristiwa Isra' Mi'raj ni. Ada beberapa orang daripada kalangan kita ni, lapisan masyarakat yang sedikit umurnya veteran, umur nini-nini kita ni lah. Terkadang ada terjumpa di kedai-kedai, ada yang menegur, katanya, Ustaz ni alhamdulillah syok mendengar kita ceramah dan penceramah-penceramah muda kita ni juga. Dan tapi ganyanya Ustaz kadang-kadang ya, kalau kami mendengar ceramah-ceramah orang-orang masa ni nya, penceramahnya lebih menekankan kepada ibrah ataupun pengajaran-pengajaran di dalam setiap peristiwa tu. Kalau kami lagi dulunya, kami banyak kena ceritakan oleh penceramah-penceramah ni mengenai tentang isi peristiwa-peristiwa tu satu persatu. Okay, stage by stage. Bukan menceritakan, indah banyak menceritakan mengenai tentang ibrah ataupun pengajaran, ataupun seperti mana tema yang kita ni lalui ni. Jadi terkadang rindu juga mendengar ustaznya mengenai tentang cerita-cerita tu kan, bermula daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan ditunggangi diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan pengangkutan yang bernama Buraq. Kemudiannya ditemani oleh Sayyidina Jibril alaihi salam, kemudian naik langit pertama, kedua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, berjumpa yang terakhir pada langit ketujuh itu Nabi Ibrahim alaihi salam, dan kemudian naik ke Sidratul Muntaha dan menerima perintah akan sembahyang. Tetapi fokus kita ni pada petang hari ini, seperti mana bis kita maklum, adalah mengenai tentang tema. Tetapi sebelum kita ni masuk ke dalam tema ni kan, tajuk kita ni kan sembahyangku kerana Allah ni, subhanallah. Kita ni kan melihat keadaan konteks tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima perintah sembahyang ni dulu. Otherwise we wouldn't be able to appreciate much of keindahan sembahyang ni. Sebab sembahyang ni adalah sesuatu a remedy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat-sangat mendalam. Kerana apa? Kerana peristiwa-peristiwa, deretan peristiwa yang terjadi sebelum peristiwa Isra' Mi'raj ni luar biasa. Nabi SAW dengan Bani Hashim, mereka diboikot setelah beberapa tahun, dan diceritakan di dalam sirah betapa peritnya peristiwa tu sehingga mereka diboikot secara politik, diboikot secara sosial, diboikot secara ekonomi. Ini boleh keluar masuknya perdagangan di dalam syiatnya Abu Talib, di mana Nabi SAW dengan Bani Hashim itu kena boikot kan, kena asingkan, kena isolate daripada masyarakat lainnya, orang-orang Mekah. Dikatakan pada setiap malamnya akan terdengarnya tangisan anak-anak kerana kelaparan. Siang harinya orang-orang tua meraung menangis kerana kematian anak-anak mereka dan banyaknya kesakitan yang mereka hadapi. Dan setelah itu Nabi SAW setelah habis boikot itu diikuti dengan kematian orang-orang yang dicintainya. Kematian Khadijah, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, isteri yang sangat dicintai Nabi SAW, sehingga setelah kewafatan Khadijah pun akan adanya bayangan-bayangan Khadijah di minda Nabi SAW. Pernah suatu ketika Nabi SAW berbaring di rumahnya, terdengar footsteps, kedengaran adanya langkah-langkah yang menghampiri rumah dan mengetuk pintu Nabi SAW. Terduduk Nabi SAW dalam keadaan tercengang ataupun dalam keadaan terkejut, duduk daripada pembaringannya. Kerana apa? The footsteps yang ia dengar itu adalah sangat-sangat mirip dengan bagaimana langkah-langkahnya Khadijah tatkala hidupnya. Ketukan pintu itu hampir mirip seperti mana Sayyidatina Khadijah mengetuk pintu. Dan rupa-rupanya yang mengetuk pintu itu adalah the sister of Khadijah. Subhanallah. Itu pun menjadi maknanya cinta sangat Nabi SAW kepada isterinya yang pertama, Khadijah. Dan meninggal Khadijah yang sentiasa memberikan sokongan secara kewangan, sokongan secara emosi kepada Nabi SAW setelah banyaknya siksaan dan juga ancaman-ancaman yang dihadapi oleh daripada orang-orang Quraisy. Kemudian beberapa bulan setelahnya kewafatan Abu Talib, bapa saudara Nabi SAW, yang sentiasa menjadi benteng kepada Nabi SAW daripada ancaman siksaan secara fizikal orang-orang Quraisy. Kerana Abu Talib ini orang yang disegani, oleh orang-orang Quraisy ni, the elders, a wise man to them. So digalatilah Abu Talib ini. Dia berani mengacau anak saudaranya itu Nabi SAW. Wafat Abu Talib,
Dan kewafatan Abu Talib itu yang sadisnya adalah bukan sekedarnya hilangnya benteng Nabi SAW kepada orang-orang Quraisy ini, tetapi wafatnya Abu Talib, meninggalnya Abu Talib itu dalam keadaan dia sempat mengucapkan kalimah syahadah. Nah, kemudian pergi ke Taif. Siapa pernah pergi ke Taif itu tahulah, daripada Mekah tu pergi ke Taif itu jalannya berbukit-bukit kan, tempatnya sejuk, jauh. Okey, Nabi SAW pergi ke Taif itu untuk melihat jika sekiranya di sana tu ada potensi dakwah dapat disampaikan dan diterima oleh orang-orang penduduk Taif itu yang kebanyakannya daripada Bani Thaqif. Tetapi sekali lagi di reject, ditolak oleh orang-orang Bani Thaqif ini, terutamanya ketua-ketuanya di sana. Ada 3 adik-beradik tu daripada Bani Thaqif ini. Yang pertama katanya, ya Muhammadnya, kalaulah ada orang yang layak dijadikan nabi ini, itu adalah Walid bin Mughirah ataupun aku sendiri. Yang kedua lagi ada yang mengatakan, adiknya ni lagi katanya, wahai Muhammad ni, aku ni mau bercakap arahmunya. Kerana kalau aku bercakap arahmu, aku takut kalau kau memang seorang nabi, aku takut mendustakan seorang nabi. Tapi kalau kau memang seorang pendusta, orang yang mengakun saya sebagai seorang nabi, kau dah layak bercakap dengan kediaku. Jadi cara bis dia tu bunyi-bunyinya macam memang awal-awal sudah reject lah, menolak akan dakwah Nabi SAW. Indah cukup di sana Nabi SAW duduk menginap beberapa hari di Taif untuk menyampaikan dakwah. Dan orang-orang pembesar-pembesar ini pun melihat potensi dakwah Nabi SAW itu makin berkembang di bumi Taif. Orang mula menerima, mula macam nampak excited kan mendengar dakwah Nabi SAW ni. So what they did, diorang kumpulkan hamba-hamba, anak-anak untuk mengumban batu lah dengan apapun yang mereka jumpai untuk menghalau Nabi SAW dengan Zaid bin Harithah yang menemani Nabi SAW ketika itu, sehingga kan bercucuran darah Nabi SAW hingga ke kaki. Ditanyakan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha usai daripada peperangan Uhud, dan kita tahu peperangan Uhud itu adalah kekalahan yang sangat menyedihkan kerana kehilangannya banyak para sahabat Nabi SAW di peperangan Uhud. Dan Nabi SAW sendiri mendapatkan cedera. Dan Aisyah bertanya, ya Rasulullah, adakah hendak ketika yang lebih teruk lagi yang pernah kau ditimpa dengannya, selain daripada yang kau terima daripada peperangan Uhud ini? Nabi SAW mengatakan, ada. Iaitu tatkala mereka dihalau keluar daripada bumi Taif ini. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, indah lama lepas itu barulah terjadinya peristiwa Isra' Mi'raj ini. Peristiwa yang luar biasa hebat. Dan terkadang ia memang di luar akal, sebab ianya adalah suatu mukjizat, keistimewaan yang dibawakan ataupun diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahasa ayatnya di dalam surah Isra', ayat pertama itu pun bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, maha suci Allah Subhanahu Wa Taala yang memperjalankan hambanya. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Allah Subhanahu Wa Taala yang memperjalankan di waktu malam hambanya ni. Bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjalani peristiwa tu. Maknanya bukan ke dia yang dengan sendirinya melalui peristiwa Isra' Mi'raj, tetapi diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tatkala Allah Subhanahu Wa Taala berkeinginan akan sesuatu, maka akan jadi. Masya-Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun. Allah Subhanahu Wa Taala bila berkehendak akan sesuatu, kehendak Allah itu akan jadi. Bila Allah indah berkehendak akan indah terjadi, maka indah akan jadi. Sedemikian itu iman kita ni terhadap peristiwa ni. Kerana kalau kita ni bawakan dari segi akal, indah akan dapat diterima. So, itu yang dipanggil iman sebenarnya. Dan itulah yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Al-Quran, bahawa ayat-ayat ini merupakan ujian bagi iman kita ni. Ujian bagi iman kita ni. Dan iman itu maknanya bukan sekedar beriman ataupun yakin, percaya dengan apa yang tadi nampak, tetapi percaya juga dengan apa yang disebutkan sebagai ghaib. Yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah. Kita ni beriman dengan apa yang ghaib ni. Dan ghaib ni ialah termasuk yang kita ni tidak akan pernah nampak, tidak akan pernah mendengar. Kita ni beriman dengan perkara ghaib, termasuk syurga Allah SWT. Kita ni beriman dengan neraka Allah SWT. Kita ni beriman dengan alam barzakh.
Dan kita ni, kenapa kita ni sembahyang? Kenapa kita ni meluruskan niat kita ni setiap kali kita ni masuk dalam office satu? Para pelajar yang dirahmati Allah SWT, kenapa setiap kali kita ni duduk di dalam kelas satu, bukan hadir kerana hanya sekadar untuk mendapatkan attendance ataupun hanya untuk mendapatkan agar sekadar dilihat oleh pensyarah. Tetapi hadirnya kita ni di sana dengan hati dan minda kita ni duduk di dalam kelas satu untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu kerana apa? Menuntut ilmu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, jika kita ni kan berkeingin akan mendapatkan dunia dengan ilmu, ingin akan apa yang disediakan oleh Allah SWT di akhirat itu dengan ilmu juga. Jadi ilmu itu kita ni mau kerana apa? Maukan ke syurga Allah SWT, dapatkan redha Allah SWT. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melalui ataupun menelusuri suatu perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan langkahnya ke syurga Allah. Mudahan setiap yang hadir, yang dengarnya tadi ada 300 students dan lebih insya-Allah incoming. Mudah-mudahan kita ni semua termasuk antara orang-orang yang dimudahkan langkahnya ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin. Baik, jadi kita ni tahu ceritanya. Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan sembahyang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita ni mendapatkan perintah itu 5 waktu dalam sehari. Ini bermakna sebelum itu tidak ada perintah sembahyang. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum peristiwa Isra' Mi'raj itu memang sudah ada sembahyang. Okey, memang ada dilaksanakan sembahyang. Sa'ad bin Abi Waqqas diceritakan ia melontarkan panah pertama di dalam Islam itu tatkala ia diganggu di dalam sembahyangnya. He was not irritating anybody among the Quraisy. Ia sembahyang in the middle of the valley itu kan. Kena kacau. And then ia melepaskan panahnya terkena orang-orang Quraisy itu. Dan itu tatkala ia sembahyang. Ini sebelum peristiwa Isra' dan Mi'raj. Now, bila perintah Isra' Mi'raj ini adalah fardu. Okey, kewajiban sekarang. Ada asalnya 50 rakaat turun kepada 5. Okey. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberi di dalam hadis yang sahih menyebutkan bila kita ni sembahyang 5 waktu itu, pahalanya sama dengan 50 waktu sembahyang yang asalnya Allah SWT perintahkan. Di mana kita ni berloreh daripada 50 ke 5 ni? Pendekkan ceritanya, it was at the 6th level of heaven, di langit yang ke-6, tatkala berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam, turun alik, naik turun, berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Musa kata, "Ya Muhammad, ni apa yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala kepadamu?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabkan 50 kali waktu salat. Kata Nabi Musa alaihi salam, susah tuhnya, I have my experience with Bani Israel and I found them struggling with this sembahyang waktu-waktu yang banyak ni. So pergi kepada Allah Subhanahu Wa Taala minta dikurangkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi lagi dan sampailah berulang aliknya sampai 5 rakaat pun Nabi Musa alaihi salam mengatakan, "Ya Muhammad, aku ada experience with Bani Israel. They were struggling with this sembahyang ni, minta kurangkan lagi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku malu berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka telah ditetapkan 5 waktu ini." So daripada sana pun sendiri, the sharing of experience ini adalah sesuatu sunnah di dalam agama kita ni. Okey, so kalau ada orang-orang yang pindah daripada tempat kerajanya, mencari tempat kerja baru kah, okey, jangan tinggalkan tanpa menurunkan segala experience ilmu yang sepanjang ia berada di dalam melaksanakan amanah tugas satu. Ceritakan dulu, sampaikan dengan baik. Orang-orang yang misalnya yang pencen, yang bersara, jangan tinggalkan tanpa adanya rancangan succession planning itu kan. Untuk menyampaikan segala ilmu dan menurunkan segala experience ini kepada orang yang meneruskan perjuangan itu nanti. Okay, so this is a very one of the profound learning point that we should take daripada peristiwa Isra' Mi'raj ini. Kalau Nabi Musa alaihi salam syok sendirinya saja, ia akan bercerita. Balik-balik lagi tu kan, dia minta pergilah minta dikurangkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Now, sekarang ni bila kita ni bercerita mengenai tentang sembahyangku kerana Allah ni, maknanya apa yang kita ni laksanakan daripada gerakan hati kita ni, niat itu didahului. Di dalam mazhab Syafi'i, students, mazhab Syafi'i kita ni berapa rukun sembahyang? Okay, ada 13. Just mengingatkan kembali ya. Ada 13 rukun sembahyang. Ini termasuk yang tumak ninah dan sebagainya lah.
Ada 13 rukun sembahyang. Dimulai dengan niat, kemudian berdiri, kemudian takbiratul ihram. Okey. Jadi daripada maknanya sembahyangku kerana Allah tu adalah setiap daripada rukun yang kita ni laksanakan, daripada fi'linya yang rukun perbuatan ataupun rukun qaulinya, rukun percakapan itu semuanya ditujukan hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya daripada awal niat kita ni sebagai sehingga salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, semua termasuklah sunat-sunat di dalam sembahyang, sunat ab'adnya, sunat hayatnya, semua itu ditujukan hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sounds easy. Tapi ulama kita ni ada mengatakan, iaitu kata-kata yang sangat indah, katanya takhlisun niyyah min fasadiha asyaddu 'ala al-'amilin min tulil ijtihad. Takhlisun niyyah min fasadiha. Mengikhlaskan niat kita ni, okey, niat kita ni diikhlaskan hanya kerana Allah Subhanahu taala. Takhlisun niyyah min fasadiha, meluruskan hati kita ni, mengikhlaskan hati kita ni daripada apapun yang dapat merosakkan niat kita ni tu. Asyaddu 'ala al-'amilin min tulil ijtihad. Adalah lebih sukar, lebih susah, lebih perit lagi dibanding dengan panjangnya ibadah ataupun banyaknya ibadah tadi tu. Okay. So kalau kita ni bayangkan orang yang menunaikan haji ataupun umrah. Uish, banyak kan keluar, harta keluar, fizikal kita ni pun penat. Okay. Setiap segala waktu kita ni akan diluangkan dengan banyaknya. Okay. So itu memang kita ni dah dapat sangkalkan lagi, memang itu adalah suatu ibadah yang memerlukan kesungguhan yang banyak. Ada tawafnya, ada sa'inya. Siapa pernah hampir melaksanakan haji dan umrah, apatah lagi kalau haji kan. Haji lagi ramai-ramai orang berasak-asak tu kan. Jadi tatkala tawaf tu, tatkala sa'inya, tatkala menjaga dalam pantang larang dalam ihram tu, subhanallah. Sukar betul tak? Ini susah. Ya, dalam keadaan yang adanya memerlukan kesungguhan. Tapi susah-susah macam tu kan, ada yang dalam hati kita ni lebih susah untuk dijaga. Takhlisun niyyah min fasadiha, iaitu menjaga keikhlasan tadi daripada apapun yang boleh merosakkannya. Syuk-syuk ya tawaf, tapi dalam keadaan selfie, masuk Instagram live lagi, tatkalanya live tu, tatkalanya tawaf tu, baca doa, tapi belakangnya Kaabah kan, minta gambarkan, gambarkunya, aku membaca doa ya, tapi backgroundnya Kaabah, bukankah sepatutnya menghadap ke kiblat tu? Jadi sebab lawa lah. Maknanya macam tu kan. So adanya kesungguhan itu cantik. Tetapi menjaga hati itu adalah lebih sukar lagi. So sama dengan di dalam sembahyangku kerana Allah ni. Okey, kalau kita ni indah mampu, bukan indah mampu, minta maaf. Kalau kita ni indah berusaha untuk menjaga sembahyang kita ni daripada semua rukun dan sunat-sunat sembahyang itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kita ni indahkan belurih apa yang dijanjikan Allah Subhanahu Wa Taala hasil daripada sembahyang. Atau rugi kita ni. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya sembahyang itu ia mencegah daripada fahsya'i wal munkar, daripada segala apapun kekejian dan apapun yang mungkar ni. Okey, misal kata apa? Perkara mungkar dan kejian ni termasuk indah menjaga pandangan. Okey, matanya tu ada perkara-perkara yang halal bagi ia pandang, ada perkara yang haram bagi ia memandang. Melihat aurat yang indah halal baginya, itu berdosa. Dan sembahyang itu kalau ia indah laksanakan dengan khusyuk, indah laksanakan dengan baik kerana Allah Subhanahu Wa Taala, indah akan mampu untuk menjadi pendinding matanya. Sama dengan tangan tadi, kaki kita ni, masuk ke dalam tempat bekerja kita ni, mustahil para jemaah, mustahil. Mustahil. Kalau orang yang menerima rasuah, orang yang pecah amanah, ia menjaga sembahyang, mustahil. Kerana sembahyang pasti menjaga ke dia. Okey, kerana tujuan sembahyang itu apa? Tujuan sembahyang itu adalah untuk kita ni menjaga fokus kita ni tu. Menjaga fokus kita ni agar kita ni seperti mana di dalam surah Taha Allah SWT berfirman, "Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri." Allah SWT berfirman, "Innani anallah la ilaha illa ana." Bahawa sesungguhnya kediaku ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada ilah melainkan aku.
fa'buduni wa aqimis salata li dzikri. Maka abdikanlah dirimu kepadaku, wa aqimis salata li dzikri, dan juga dirikanlah sembahyang li dzikri, untuk mengingatiku. Maknanya bagaimana mungkin seorang yang menerima, menadahkan tangannya untuk menerima rasuah itu, walaupun dengan apapun caranya, bank transfer dan sebagainya, ataupun secara fizikal, yang menerima, menadahkan tangannya tu bah, atau memberikan bank accountnya tu sebagainya, dalam keadaan ia ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam keadaan ia tahu ia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kelak, dihadapkan secara fardan wa farda, seorang demi seorang, tidak ada pembela baginya, tidak ada yang akan menjadi pendamping baginya kecuali dirinya sendiri. Indahkan mungkin orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala akan mampu untuk memberikan dirinya tu terbuka kepada menerima maksiat, perkara fahsya dan mungkar ni. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang seorang pekerja, ia akan menjaga integritinya dengan adanya dijaganya sembahyangnya. Kalau ia seorang pemimpin, ia akan memimpin dengan adil, ia akan memimpin dengan penuh amanah, ia akan memimpin dengan adanya kerendahan hati bahawa aku berkhidmat kepada orang yang aku pimpin. Okay? Dan seorang ayah, seorang isteri, seorang suami, mereka itu terpimpin dengan melihat, memandang akan tanggungjawab dan amanah yang Allah Subhanahu Taala pikulkan di atas pundaknya. Seorang ayah, ia akan tetap memberikan kasih sayangnya kepada anak-anaknya, kerana itu adalah hak kepada anak-anak dan isteri. Ia akan tetap memberikan nafkahnya kepada keluarganya. Seorang isteri akan menjaga dirinya, ia akan memberikan hak kepada suaminya, dan juga akan melaksanakan tugasnya sebagai seorang isteri dan juga seorang ibu. Seorang anak akan menjaga dirinya, sentiasa berbakti kepada ayah dan ibunya, dan juga akan sentiasa berusaha sebagai seorang yang akan mengalirkan pahala setelah peninggalan ayah dan ibunya. Dan ini adalah hasil daripada menjaga fokus kita ni dalam sembahyang. Fokus tadi, kalau dalam bahasa dalam bahasa kita ni seharian mengenai tentang sembahyang ni, adalah yang lain daripada khusyuk. Okey, khusyuk tu. Jadi khusyuk ni maknanya apa? Al-khudu'. Al-khudu' ni kita ni merendahkan hati kita ni. Tatkala Allahu Akbar, kita ni tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia kita ni tinggalkan belakang dah. Okey, apapun kegusaran, apapun keperitan yang kita ni lalui, susah payah kita ni, okey, masuk keluar daripada meeting itu semua dengan pening-pening kepala kita ni, itu kita ni tinggalkan belakang saja. Al-khudu, kita ni tundukkan hati kita ni pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia tinggal belakang sekarang. Saat itu Nabi SAW dalam hadis yang banyak, kalau misalnya ditimpakan ataupun hadir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu berita yang menyedihkan, gelisah bagi hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, gelisahkah, kesedihan pada hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sembahyang 2 rakaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sembahyang 2 rakaat. Okey, sama dengan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikuti jejak langkah ni. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah, tatkala berada di atas tunggangannya dalam sebuah safar, datang orang kepadanya, your brother meninggal. Okey, kepada Abdullah ni. Kemudian Abdullah, ia berada di atas tunggangannya, menepi sebentar, ia turun daripada tunggangannya, kemudian ia sembahyang 2 rakaat. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wasta'inu bis sabri was salah. Okey, mohonlah pertolongan pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan adanya kesabaran dan juga sembahyang. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Indalah kedua-duanya, sabar dan sembahyang tu ianya adalah berat melainkan bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi bagi orang khusyuk ni kan, they enjoy sembahyang tu. Sembahyang ni ia barat. Okey, kecuali bagi orang yang khusyuk, because they love the process itu. Kalau pendekkan ceritalah, misalnya macam ni, kalau orang yang bercinta tu kan, orang yang bercinta, students mendengar, orang bercinta jangan buat-buat dah tahu. Okey, jaga diri baik-baik. Okey, orang bercinta misalnya, they love the process. Okey, they love the process. Jadi kalau I always give this example, because kalau dulu macam sebelum COVID ni kan macam syok kan, bebas sikit kan, ramai orang datang jemputan apa semua. So I had this experience mendangani my friend, sebuah kereta, pengantin lelaki ni, dia daripada bandar pergi ke Blythe. Okey, dia punya
bakal bininya ni di Blade lah. Jadi kan nikah ni on the way kan ke Blade tadi. So dalam kereta tu, oh Masya Allah kan, orang nikah, orang pengantin kan, baru kan kahwin ni. Ui, punya lah excited tu kan, macam-macamnya cerita tu. Tahunya, ni rumah uncle-nya ni, sini ni, ni rumah antinya ni, sini ni. Kami pernah berjumpa di sini. Oh, macam-macam ceritanya. On the way, daripada bandara tu sampai ke Blade. Kata ni yang menangaran ni, bah, okey, dia pulang aku bertanya. Maknanya, they love the process tu kan. Walaupun perjalanan yang panjang, perjalanan yang mengambil masa, tetapi orang yang bercinta tu, they love the process tu. Okay? Sama kalau kita ni kan berjumpa our parents kan, yang belajar luar negeri misalnya, ataupun kita ni pergi ke luar negeri, Batam dia berjumpa our parents satu, rindu sangat kan. Tetapi sepanjang perjalanan itu kan, menuju pada hari-hari yang kita ni nantikan balik ke rumah, memeluk dan mencium our parents satu kan, dengan keluarnya duit kita ni belikan barang ini, barang itu, souvenirs for them. Walaupun keluar duit tani yang keluar, tapi we enjoy bang, membelikan barang-barang itu untuk orang lain. Because we're doing this for the ones that we love. Okay, so this is the process. Tatkala kita ni melalui perkara yang kita ni cintai itu. Proses kita ni melaksanakan sesuatu kerana yang kita ni cintai. So sama dengan sembahyang kita ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is the best of example. Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Huzaifah ibn Yaman. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tatkala ia punya experience, dia bercerita dalam sebuah riwayat hadis yang sahih. Katanya I have this experience bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang malam. Okay? Dan aku sembahyang malam pada suatu malam itu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka sembahyangnya dengan surah Al-Fatihah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Baqarah. And kata Huzaifah dalam hadis itu, I thought bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam when he reached the 100th ayat in surah Al-Baqarah, Prophet sallallahu alaihi wasallam will perform ruku'. But then Nabi sallallahu alaihi wasallam would continue to complete surah Al-Baqarah. And upon finishing surah Al-Baqarah, I thought Prophet sallallahu alaihi wasallam will ruku'. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambung lagi dengan surah An-Nisa. And I thought habis surah An-Nisa Nabi akan ruku', tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam add on to surah Ali Imran. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, that's not it. Nabi sallallahu alaihi wasallam ruku' dengan membaca Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Sampai kata Huzaifah, panjangnya rukuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seperti mana panjangnya berdiri tadi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tidal itu panjangnya itu seperti mana panjangnya berdiri tadi. Sujudnya sama, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, dan panjangnya itu sama seperti mana panjangnya berdiri Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Tadi itu. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam he enjoyed sembahyang ni kerana dilaksanakan kerana Allah, kerana Allah Subhanahu wa taala itu adalah kekasih Allah, kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. So enjoyable. Ya Bilal, arihna bis salah. Itulah yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Bilal. Wahai Bilal, rehatkan kami dengan sembahyang. Yani ya Bilal, azantahnya. Untuk apa? Jom kita ni sembahyang. Merehatkan jiwa kita ni dengan sembahyang. Subhanallah. Enjoyable. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa engkau sembahyang sampai bangkak-bangkak kaki macam mana ni? Sedangkan dosa-dosamu telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada yang lalu dan juga akan datang." Ya Aisyah, afala akunu 'abdan syakura? Wahai Aisyah, indakkah aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur? Subhanallah. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah dia Nabi kita ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang benar-benar maknanya mengajarkan kita ni bahawa sembahyang tu is a relief sebenarnya, bukan beban. Bukan setiap kali Allahu akbar, Allahu akbar, mendengar suara azan subuh, ya subuh tiaknya belum apa-apa, yang baru jukan berdengkur tidur. Kedengaran lagi zuhur, Allahu akbar, Allahu akbar, nah baru jukan menyuapkan makanan. Allahu akbar, Allahu akbar, nah baru juga kan panggil meeting.
waktu asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru juga akan berehat dengan anak-anak waktu maghrib. Allahu Akbar waktu isyak. Baru juga akan berehat badan. Jadi kalau orang yang macam ni melihat sembahyang sebagai suatu beban, sukarlah untuk dijadikan sembahyangnya itu sebuah sembahyang yang akan menenangkan bagi dia. Sukar untuk khusyuk. Tetapi kalau kita ni melihat sembahyang itu, our relationship, kita ni muhasabah lah pada saat ini. Kita ni muhasabah, how am I, what is my relationship dengan sembahyang ni? Kalau sembahyang kita ni tu, sembahyang waktu sembahyang yang kita ni tunggu, wah, itu adalah sesuatu yang perlu kita ni syukuri pada Allah SWT. Pukul berapa sekarang? 3:07. Berapa minit lagi untuk asar? Sudah siap ia berudu. Sudah siap ia conditioning hatinya untuk menghadap Allah SWT. Ya Allah, aku menunggu waktu sembahyang, ya Allah. Oh, apatah lagi jika sekiranya ia pergi ke masjid. Okay, ia merindui berdiri di atas di safa tu, mengagari rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Orang mukmin itu antara yang dijaga oleh Allah SWT 7 golongan pada hari akhirat nanti, yang mereka itu tidak ada la dhilla illa dhilluh. Yang ada naungan pada hari itu melainkan naungan Allah Subhanahu Wa Taala. 7 golongan saja. Antaranya siapa? Qalbuhu seorang lelaki yang mana qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang lelaki yang hatinya itu sentiasa bergayut di masjid. Maknanya sikit-sikit pukul berapa sudah ready kan sembahyang. Pukul berapa sudah ready pergi untuk mengagari rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi okay, I think I'll be closing with this last section of my ceramah lah, ataupun this sharing session ini, iaitu bagaimana Nabi SAW dan para sahabat itu melatih diri mereka, conditioning hati dia tu untuk sembahyang khusyuk. Macam mana untuk tanya khusyuk? Imam Al-Ghazali rahimahullah pernah ditanyakan oleh anak muridnya, wahai imamnya, macam mana ketanikan tahu what is the maknanya indication that sembahyang katanya itu adalah sembahyang yang khusyuk. Kata Imam Al-Ghazali, indication itu kamu akan melihat daripada salamnya sampai takbiratul ihram. Kata murid-muridnya pun terbalik kalinya. Mungkin bermula daripada takbiratul ihram sampai salam. Tidak, kata Imam Al-Ghazali, tidak. The indication of sembahyang yang khusyuk itu adalah bermula daripada salam sampai takbiratul ihram. Yakni perkara apa yang ia laksanakan di luar sembahyang itu menggambarkan sembahyang itu sembahyang yang khusyuk ataupun indah. Okey, jadi Nabi SAW pernah bersabda, "Uzkurul mauta fi salatik." Ingatlah kematian di dalam sembahyangmu. Ingatlah kematian di dalam sembahyangmu. Kerana apa? Kerana bila kita mengingat kematian di dalam sembahyang ataupun sebelum sembahyang itu, ianya akan menambahkan lagi khusyuk kita ni. Akan terbayang di hadapan mata kita ni akan berhadapan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kelak di hari pembalasan. Akan ditampilkan di hadapan kita ni akan timbangan-timbangan amal kita ni tu, mizan tanya tu. Menerima daripada sebelah kanan kitab amal tani ataupun sebelah kiri. Nah, ini akan terbayangkan tatkala kita ni mengingati akan kematian. Sebab tu I still remember sampai sekarang ni, kalau di universiti kami dulu, di Universiti Islam Antarabangsa di Malaysia tu, in the middle of the all these buildings of faculties ni, di tengah-tengah tu masjid yang besar. Imamnya kalau sembahyang tu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh tu, sebelum memulakan sembahyang ia akan berpaling kepada makmum, ia akan mengatakan sallu salatan muaddi'. Sallu salatan muaddi'. Sembahyanglah kamu seolah-olah ini sembahyang selamat tinggal. Sallu salatan muaddi'. Sembahyanglah kamu seolah-olah ini sembahyang selamat tinggal. Maknanya bila kita ni membagikan Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, itu sembahyangmu yang terakhir sebelum ajalmu sampai. Maknanya kalau kita ni conditioning hati kita ni dengan mengatakan ini sembahyangku yang terakhir yang akan aku sembahkan kepadamu ya Allah, maka ianya insya-Allah akan membantu kita ni untuk sembahyang dengan khusyuk. Bagaimana mungkin kalau ini sembahyang kita ni yang terakhir, that we will be presenting this sembahyang ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala,
Tapi hati kita ni masih arah kereta yang baru kita ni balik, Mercedes-Benz yang 400 atau S400. Ataupun otak kita ni masih kepada rumah kita ni yang bulan depan kan siap. Ataupun otak kita ni masih memikirkan hal-hal yang lain-lain lah. Okay. So, kita ni siapkan hati kita ni tu untuk ini adalah yang terakhir yang akan aku sembahkan. This will be presented to Allah SWT, my last performance of sembahyang ni. Okay, satu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tadi, "Udhkurul maut fi salati." Yang kedua adalah bila orang yang conditioning hatinya macam mana ni, inilah pula yang disebutkan oleh Allah Subhanahu taala tadi, iaitu wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Iaitu siapa ni orang yang sembahyang yang khusyuk ni, iaitu orang alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, iaitu orang yang penuh yakin bahawa mereka akan dihadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak, wa innahum ilaihi raji'un. Mereka akan dikembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, man ahabba liqa Allah ahabba liqa man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah. Barang siapa yang cinta untuk untuk liqa Allah, untuk berjumpa dengan Allah SWT, maka Allah cinta pula untuk berjumpa dengannya. Man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Barang siapa yang benci, enggan untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah pun juga enggan untuk berjumpa dengannya. Maka kata ni sekali lagi, ianya adalah sesuatu perkara yang perlu kita ni semak balik, bagaimana relationship kita ni, how healthy is our sembahyang, our relationship with sembahyang ni. Okay. So kemudian yang seterusnya adalah yang kedua adalah memahami bacaan sembahyang kita ni. Okay. Nabi SAW bersabda, kalau Al-Fatihah tu ianya merupakan rukun qauli, ya, mesti kita ni baca. Membaca Al-Fatihah batal sembahyang kita ni. Daripada Bismillahirrahmanirrahim sampailah terakhir ayatnya tu. Okey. Tatkala kita ni membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa maknanya? Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb sekalian alam. Nabi SAW bersabda, Allah SWT berfirman pula kepadanya setiap kita ni habis ayat pertama ni, hamadani abdi, hambaku memuji keraku. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamadani abdi. Ar-Rahmanir Rahim, Maha suci Allah SWT. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Allah SWT menjawab apa? Athna alayya abdi, hambaku memuji keraku sekarang ni. Maliki yaumiddin, majadani abdi, hambaku memuji keraku. Jadi ini adalah di dalam hadis yang sahih, jawapan-jawapan Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah kita ni meminta pada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allah Subhanahu wa taala menjawab, berikan kepada hambaku apa yang ia minta. Jadi ini maknanya apa? Menghadirkan hati kita ni, menghadirkan niat kita ni kerana Allah Subhanahu wa taala tu. Dan satu di dalam kitab Riyadhus Shalihin, di dalam kitab yang pertama, Imam An-Nawawi meletakkan bab yang pertama itu adalah terkait dengan niat. Al-ikhlas wa ihdharun niyyah. Ikhlas, bab ikhlas dan menghadirkan niat. Dan itu adalah hasil daripada latihan di dalam sembahyang tadi. Itu adalah hasil daripada fokus di dalam sembahyang yang terbawa di dalam setiap tindak kerja kita ni di dalam kehidupan ini, iaitu menghadirkan niat. Okay, so I give you one one research by one of the professor in University of California di dalam Faculty of Informatics, namanya Professor Gloria Marx. Katanya di dalam setiap hari kita ni being distracted so many times. Okay, termasuk gadgets kita ni, termasuk email kita ni, termasuk all this media social, Instagram, Facebook dan sebagainya ni, membuat kerja sikit distracted. Okay, and when you are focused in your work, okay, kita ni belajar, misal kata di library kan, kita ni belajar. That's why it's very important kalau students ni, untuk kita ni bagi-bagikan time, ada masa untuk melihat handphone, ada masa untuk belajar. Put your handphone aside, put it on silent, jangan lihat langsung masa kita ni belajar. Because bila kita ni belajar itu, kita ni akan adanya fokus kita ni itu ada flow-nya. Tetapi once our focus is distracted by any means of handphone, gadgets, all these devices ni, kalau ada notification keluar,
Kita ni punya fokus satu, ia punya flow akan terganggu. Bila terganggu, this professor, it will take 23 minutes and 15 seconds to get back on track. And this is detrimental to our productivity. Okay. Kalau kita ni buat kerja macam, kemana aku tadi ya? Okay, let's look back. Di mana aku belajar tadi? Apa yang aku buat tadi? How did I get to this? Okay. So, ia mengacau kita ni punya fokus. So, sembahyang tu sebenarnya melatih kita ni untuk kalau kita ni minda kita ni tu, this is about mindfulness as well. So, our mind always wonder. It's like a playlist. Kalau kita ni main music itu, it's a playlist. You can move forward, you can move in reverse. Our mind is just similar to that. Okay, our mind ni kadang-kadang ia akan play all the past history in our in our storage tu kan, memory storage tu, ia akan tekanang pasal ni, tekanang tu. And kadang-kadang kita ni terlalu memikirkan hal-hal yang in the future. Okay, and it's not necessarily productive memikirkan the future ni. Sometimes it's unproductive. Kerana memikirkan takut ani, akhirnya membuat kerja yang patutnya dilaksanakan. Okay, so two professor in psychology from University of Harvard, diorang mendapati 47% of our waking time adalah wandering. Okay, and a good predictor of happiness is a wandering mind. Okay, unhappiness is a wandering mind. So diorang kata bahawa kalau our minda ni terlalu banyak wandering, in the focus, in the mindful, selalu ke sana dan kemari saja, mikirkan ini, mikirkan itu, tapi indah bekerja on apa yang perlu kita ni siapkan itu, is a good prediction of unhappiness. Okay, so sembahyang itu menjaga kita ni untuk sentiasa present di dalam apa yang kita ni laksanakan, present in our doings, fi'li itu dalam sembahyang, present dengan our qawli, dengan apa yang tadi ucapkan, memahami maknanya dan sebagainya tu. Dan basically kita ni berada di dalam keadaan yang menghadirkan niat kita ni tadi tu, iaitu wa aqimus salata li dzikri, dirikanlah sembahyang untuk mengingatiku. Okey, baik, insya-Allah mudah-mudahan ada manfaatnya di dalam pengongsian yang singkat pada petang hari ini, dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan keberkahan di dalam apapun manfaat yang kita ni terima pada petang hari ini, termasuk yang berbicara sekarang. Dan mohon maaf jika adanya terlanjur kata-kata yang indah baik, yang terlebih ataupun kekurang, mohon maaf banyak-banyak. Terima kasih Yang Mulia Datin dan rakan-rakan semua, sahabat-sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan terima kasih atas perkongsian ilmu dari Yang Mulia Ustaz. Sekarang, majlis memberikan ruang dan membukakan peluang kepada hadirin dan hadirat untuk mengajukan soalan. Bagi yang ingin mengajukan soalan, bolehlah membuka mic masing-masing. Assalamualaikum Ustaz. Ini ada pertanyaan bagi pihak ni Ustazah. Tadi Ustaz ada menyebut 7 golongan yang dinaungi di bawah arash, dan salah satunya adalah rijalun yang sentiasa, lelaki yang sentiasa terpaut hatinya dengan masjid. Jadi ada kena tanya bagaimana dengan perempuan tunya? Baik, terima kasih. Jadi kalau sembahyang ni, Nabi SAW indah pernah melarang bagi perempuan untuk berada di masjid. Okey, dan masjid tadi bukan untuk lelaki saja. Okey, saat itu ada ruangan untuk para jemaah muslimah kan, dan sebenarnya masjid ini adalah tempat muamalah, tempat one stop center for anything. Okey, termasuk sana untuk beriadah kah, untuk bermuamalah, untuk buat program aktiviti dan sebagainya. Bukan untuk sembahyang saja. Dan kalau sembahyang fardu, memang lelaki tempatnya di masjid. Kalau sembahyang sunat, tempatnya lebih baik di rumah. Dan para wanita ini pernah dilarang untuk sembahyang berjemaah di masjid.
Okey, sama ada sembahyang sunat kan sembahyang fardu, sama seperti lelaki. Tetapi kalau sembahyang sembahyang fardu afdal para wanita untuk sembahyang di rumah. Tapi kan katakan bahawa rijal tadi itu indah hanya terhad kepada seorang lelaki tu, walaupun bahasa di dalam hadisnya rijal maknanya lelaki. Okey, tetapi maknanya itu adalah terangkum sesiapa pun yang hatinya itu terpaut di masjid. Okey. So kalau kita ni melihat di Brunei Darussalam ini banyak para belianya tu banyak melaksanakan aktiviti-aktiviti di masjid. Okey. Belia masjid Salihin, belia masjid UBD ada, belia masjid di Sengkuru yang kita ni biasa dengar di banyak aktiviti program-program ini kan, dan itu bukan lelaki saja tu. Okey, bukan belia-belia yang muslimin saja atau yang lelakinya lah, basically belia-belia kan, ataupun termasuklah sana ada belia wanis yang memakmurkan masjid. Innama ya'mur masajidallah tu, bahawa tidak ada melainkan orang-orang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu Wa Taala tu bukan termasuk lelaki saja, termasuk para wanita. Okey, jadi termasuklah di sana orang-orang yang maknanya mu'allaqun bil masajid itu, orang yang hatinya tu terpaut di masjid tu, maknanya ia rasa selesa. It's like a second home for us. Okay, tempat di mana masjid itu ia merasanya adanya al-khudu, akan adanya kerendahan hatinya. Ia suka berlama-lama di masjid untuk beriktikaf. Okay, dan iktikaf ni maknanya walaupun dia buat apa-apa, okay, kalau nya akan baca Quran cantik, dia akan sembahyang sunat cantik, kalau nya akan belajar di masjid cantik. Dan itu termasuk kalau yang berniat untuk i'tikaf, silakan. Okey, mudah-mudahan menjawab soalan. Ustaz, ada lagi pertanyaan. Ada pertanyaan on behalf Cia. Macam cara terbaik untuk mengqada sembahyang yang dulu termis? Okey. Baik, alhamdulillah. Kalau di dalam mazhab Syafi'i, okey, sembahyang yang kita ni tertinggal yang bertahun-tahun itu tetap mesti kita ni laksanakan juga. Okey. Dan kita ni kalau kita ni dah terkira sebab banyak je yang ku buat tertinggal tu daripada sejak umur kau ni baru ku kan start sembahyang balik. Tak ada apa-apa, tak ada masalah. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala bila mencintai, okey, mencintai bila ada seseorang yang ada terdetik dalam hatinya macam tu. Okey. So jangan kita ni rasa macam putus asa, aku ni teruk je sudah, tak apalah, okey, sudah alang-alang teruk biar teruk lah. Tak, jangan. Allah SWT cinta kepada orang yang buat dosa. Ustaz benar kan ni orang cinta pada buat dosa? Yes, Allah cinta kepada orang yang buat dosa yang bertaubat kembali pada Allah SWT. Jangan habis putus di sana. Okey, yang kembali bertaubat pada Allah SWT. Dan Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khatta'un wa khaira khatta'in at-tawwabun. Semua bani Adam itu pernah buat salah. Dan sebaik-baik orang pembuat salah ni, di bahasa tu, sebaik-baik orang pembuat salah itu adalah orang yang at-tawwabun, orang yang bertaubat balik pada Allah SWT. Okay, now back to the question, how do we deal with it now? So walaupun banyak, okay, tetapi adalah sesuatu perkara yang mesti kita ni laksanakan juga. So kalau kita ni dah dapat kira, we estimate saja. Okay, so kalau sembahyang zuhur daripada sejak umurku sekian, kalau aku estimate berapa kali tinggal sembahyang zuhur ni, kita ni tulis. And then kalau kita ni kalau kita ni sembahyang zuhur ataupun sembahyang subuh tu sebelum sembahyang subuh kah, sembahyang fardu ni yang tertinggal, yang qada ni bila-bila boleh sembahyang. Jadi kita ni ikut menggantikan sembahyang zuhur. Misal kata tadi sembahyang zuhur kan, tadi tambah lagi suatu sembahyang zuhur yang qada. Okey, so kita ni cancel. Kalau yang dah habis macam mana Ustaz? Kalau yang dah habis mati dulu, datang ajalnya. Kalau aku kira-kira ada 100 kali sembahyang zuhur, aku baru habis qada 20 kali, tiba-tiba malaikat maut sampai. Kita ni tinggalkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana tandanya seseorang itu benar-benar bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, ia meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT,
Yang kedua, ia menyesalinya. Yang ketiga, ia tidak buat lagi. Kemudian yang keempat, ia beramal, beriltizam untuk melakukan amal saleh. Okay? So termasuklah amal saleh itu ia mau menggantikan sembahyang yang tertinggal. Dan itu para jemaah yang dirahmati Allah SWT, hebatnya akan maghfirah Allah SWT ni, Allah yang Maha Pengampun, Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Al-Afu ni, bila kita ni buat dosa, kemudian tani bertaubat pada Allah dengan sebenar-benar taubat, iaitu taubatan nasuha, Allah ganti terbalikkan dosa-dosa tadi itu Allah terbalikkan jadi pahala. Itulah ghafurnya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan terjawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, ni kan bertanya mengenai kanak-kanak yang mempunyai condition like autistic ataupun macam ada hyperactive behavior, but they are at higher functioningnya okay. It's just that when they're actually praying, there's a certain behavior that they cannot sort of like control lah. Macam sekiranya berdiri, they can stand macam biasa, tapi with fidgeting. So macam mana tu Ustaz kalau in this scenario? Yeah. Okay. So maybe the question itu sebenarnya sah sembahyang yang banyak bergerak itu. Luruskah? Satu mengenai sah sama yang dah sah lah. Tapi like how would you macam mana encourage ataupun balik-balik daripada kita mesti straight sembahyang. But you know with them it's very difficult. But you don't wanna make them feel macam aku nak sembahyang lah, balik-balik saja kena tagur. Yeah, true. Okay. Terima kasih banyak. Okay, baik. Jadi sembahyang ni ada ia punya rukun-rukunnya dan ada perkara-perkara yang boleh membatalkan sembahyang. Okay, antaranya bergerak dalam gerakan yang besar berturut-turut sebanyak 3 kali. Misal kata, okay, kalau kita nampak saya menggaru di sini nih. Okay, jadi gerakan yang besar. Saya menggaru kemari. Okay, kemudian saya garu lagi bahu. Kemudian menggaru lagi sebelah sini. Itu batal. Okay, kemudian kalau misal kata menggaru macam ni, okey. Jarinya tu bergerak macam ni. Okey, tidak ada masalah. Ini gerakan kecil. Sekali. Tidak ada masalah. Kemudian sekarang yang bergaru lagi kemari. Okey, gerakan besar diikuti oleh gerakan kecil, tidak ada masalah. Tapi kalau repetitive and continuous pergerakan ini, ia boleh membatalkan sembahyang kata ni. Kepada anak-anak yang autism, yang hyperactive ni, we have to understand dia punya condition. Ini sama dengan orang-orang biasa. Kata ni kalau orang yang maknanya ada difficulty yang macam tu, kadang-kadang dia dapat memikirkan tu, atau bukan dia dapat memikirkan, minta maaf. Dia dapat membayangkan keadaan orang yang ada difficulty macam tu. Okay, kalau orang belajar mengenai tentang psikologi, orang belajar mengenai tentang the difficulty yang dihadapi oleh orang-orang yang ada autism ini, ia akan lebih mengerti. Okay, jadi kita ni tidak dapat memaksa secara memaksa sehingga mematahkan ke dia. Okay, maksud saya tu tidak boleh memaksa sehingga patah semangatnya akan sembahyang. Lurusnya kita tu. So it needs latihan yang berterusan dengan kesabaran. Okay, we have to be, maknanya give and take lah. Ada kadang-kadang maknanya ia memerlukan latihan kan. Kadang-kadang ia memerlukan sedikit demi sedikit pencapaian demi pencapaian itu sehingga ia boleh berhasil dengan apa yang ia dapat. Tapi ada juga kadang-kadang yang memang keadaannya macam itulah, ya bergarak-garak. So di dalam agama kita ni inna ad-din inna hadha ad-din yusrun. Nabi SAW bersabda, agama kita ni adalah yusrun, mudah. Maknanya kalau ada sesuatu hal yang menghalangi untuk ia dapat mengikuti 100%, maka adanya keringanan di sana. Okay, kadang-kadang gerakan-gerakan yang dibuatnya tu involuntary. Maknanya kenapa boleh bergerak-gerak? Itu involuntary-nya sebab adalah kata ni dapat bacaan-bacaan daripada ataupun dapat minta kongsikan daripada para pakarnya. Maknanya ada perkara-perkara involuntary itu kita ni tidak dapat menghalanginya. Okay, so agama kita ni ingat bahawa ianya adalah yusrun, ianya adalah mudah, tetapi jangan diambil mudah. Gerakan-gerakan yang di luar sembahyang
yang dilaksanakan dengan sengaja, maka tanpa ada alasan yang syar'i, maka itu terbatal. Tetapi kalau berlari di dalam sembahyangnya, boleh tak boleh? Boleh juga. Orang di dalam peperangan, sebab ada? Sebab ada sebabnya yang dibenarkan dalam syarak ini. Okay. So kalau tidak ada sebabnya, tiba-tiba berlari, imamnya tu berlari-lari di saf ke kiri ke kanan. Kenapa imam? Nah, macam gigitan gunya, macam tadi aku sampai joggingnya. Tu batal tak sembahyangnya. Mana tidak ada sebab yang syar'i kan? Jadi kalau ada sebab-sebab yang membenarkan akan adanya rukhsah akan keringanan ini, itu maknanya tidak ada masalah lah. Wallahu alam. So kalau singkatan daripada jawapan tadi itu, jangan dipatahkan semangatnya untuk sembahyang. Okay, we have to understand as parents as a siblings we have to understand the difficulty that they are going through. Okay, so kalau orang yang autism ini disuruh duduk teranah, it's macam orang yang tidak ada masalah disuruh berlari 5 km misalnya. Okay, so we have our struggle, they have their struggle. And struggle setiap orang tu tidak sama. Wallahu alam. Selamat petang Ustazah. Ustaz, saya Cikgu Sendi kepada UBD. Ini kan bertanya Ustaz mengenai dengan tempat sembahyang ini. Saya perhatikan apabila saya balik kampung, di kampung Menilas lah, di Rumah Panjang, ada surau tu disediakan di kampung itu. Tetapi indah dorang gunakan tu, Ustaz. Dorang sembahyang itu di ruang tamu Rumah Panjang itu terpulang. So, yang mana yang lebih afdal? Di surau kah ataupun di kawasan Rumah Panjang itu, Ustaz? Okey, terima kasih atas soalannya. Soalannya, ada surau lebih baik di surau kah ataupun di mana-mana tempat yang ada untuk ia sembahyang. Kalau masjid, itu jawapannya memang jelas masjid adalah lebih baik kalau kita ni sembahyang fardu. Kalau bagi lelaki. Dan sembahyang ini kalau mengikut tempatnya, asal ia punya syarat-syarat sah sembahyang itu cukup, tidak ada masalah sebenarnya. Jadi kalau ia di ruang di ruang tamu ia sembahyang, tetap sah sembahyangnya, tidak ada masalah. Asal bersuci daripada najis, suci daripada hadasnya dan yang lain-lain itu tidak ada masalah. Baik kalau misal kata ia bagas berkabun tadi luar, gardening tadi luar, kamah bajunya di sini, tekanan lumpur. Kalau nak suci daripada najis, tetap boleh dipakainya untuk sembahyang. Ganya, kalau kita ni kan melihat adab, maknanya melihat adab dan apa yang lebih disukai, yang lebih afdal, maka lebih baik ia dalam keadaan yang bersih dan kawasannya itu bersih. Dan kebersihan pada pakaian, kebersihan pada kawasan, ia tempat sembahyangnya itu akan membantu dia untuk khusyuk. Ganya kalau anda belureh, tempat-tempat yang lebih baik itu maknanya kalau ada lumpur di pakaiannya, suci daripada najis, tapinya tempatnya sembahyang, tikarnya sembahyang itu suci daripada najis, tetap sah sembahyangnya, tidak ada masalah. Okey, lagi-lagi kalau kita ni pergi safar, berada di luar negeri misalnya, kalau di negara yang ada surau, ada masjid, melihat waktu pun kan habis sembahyang, terpaksa sembahyang di parking lot, di tempat parking itu urat tikar, walaupun di bawah itu maknanya kalau melihat ada pasir lah, ada batu-batu misalnya, diurat tikar, bersih tempat sembahyang, sah sembahyangnya, tidak ada masalah. Okey, mudahan terjawab soalan tadi. Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Alhamdulillah. Kalau Sudah sesi pertama ceramah khas itu tadi. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada ilmu yang dikongsi itu agar sama-sama kita dapat mencapai cinta dan meraih redha Allah jua.
Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bagi menghargai penceramah undangan, seterusnya disampaikan sijil penghargaan untuk Yang Mulia Ustaz. Bagi lebih memberkati majlis kita pada petang ini, majlis dengan hormat menjemput Yang Mulia Ustaz Muhammad Zulhilmi bin Haji Muhar Fandi, Pegawai Ugama Unit Kerohanian dan Khidmat Masyarakat Bahagian Hal Ehwal Pelajar Universiti Brunei Darussalam untuk membacakan doa selamat. Majlis dengan hormat mempersilakan. Astaghfirullahalazim, 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 la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi wa barakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibadik wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa namu bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad في ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم وعلى أصحاب العظام. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنن بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم ألف بين قلوبنا على الخير واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجانبنا بفواحش ما زار منها وما بطن. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاتر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كان فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا ورزاقنا وآرائنا فيما جسنا هذا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلين بها وأتمها علينا. اللهم إنا نسألك خير هذا المجلس. Majlis sambutan memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj Universiti Brunei Darussalam di tahun 1443 Hijrah bersamaan dengan 2022 Masihi. Wa barakatuhu awwalahu wa khairu ma ba'dah wa na'udzu bika min syarrihi wa afatihi awwalahu akhirahu wa ma ba'dah. Allahumma inna na'udzu bika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma tuf bina fi taysir kulli 'asir fa inna taysir kulli 'asir 'alaika yasir. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى وكلماتك التامة أن تلحظ بعين عنايتك ربانية وتحفظ بحفظ وقايتك السبحانية كبهدوري محاموليا بتكسري بقية سلطان أجي أسنى بلقية وعز الدين والدولة ابن المرحوم سلطان الجمر علي سيف الدين سعد الخير والدين سلطان dan yang di negara Brunei Darussalam. اللهم احفظه في نفسه وأهله وأولاده وأحفاده وقرابته ورعيته أجمعين. اللهم عديمه متمديا بطول البقاء متوجا بتجان الصحة والحناء. اللهم عتل أمره مصلحا للموظفين والرعية والبلاد وبالغ مقاصده لتارك الهدى والرشاد. اللهم اجعل مملكته نجر بني دارالسلام معمورة بالتقدم والسلام والعدل والصلاح والبركات بين الأنام والرخاء والأمن والنصر وسائر بلاد الإسلام. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفارقنا من بعده تفارقا معصوما ولا تجعلهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا. اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام ومن سيء الأسقام
اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعنة والطاعون وسائر الأمراض خصوصا وبقى في 19 وقنا شر ودا بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pihak Jawatankuasa dah nampak Datin angkat tangan. Mungkin dijemput Datin untuk mungkin ada sebarang ucapan kah ataupun pertanyaan kah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin di sini bagi pihak semua para pelajar dan staf-staf UBD mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada ustaz-ustaz untuk ceramah dan doanya juga. Alhamdulillah, saya gembira juga melihat dekat 400 hadirin hadirat yang ada pada patangan ni. Sama-sama kita ni mengingati peristiwa Isra' Mi'raj. Dan juga mengingatkan kita ni sama sendiri kepentingannya mengenai dengan sembahyang dan khususnya juga macam mana menjaga supaya kita ni khusyuk dalam sembahyang. Dan ini adalah seperti yang dikatakan oleh Ustaz tadi untuk mengingati kita ni sama-sama adalah kepentingan bagi kita ni semua untuk juga meluruskan niat kita ni supaya apa yang kita ni kerjakan ni adalah semata-mata kerana Allah Ta'ala dan sebagainya. So jadinya banyaklah take home message bagi kita ni semua. Sama-sama kita ni selalu mengingati sebagai sesama manusia dan juga ia juga mengenangkan kita ni dengan pengorbanan Rasulullah SAW dan semoga semua kita ni mendapat syafaat Rasulullah SAW. Di sini saya juga ingin mendoakan supaya semua kita ni sentiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala juga. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk datang semua. Walaupun kita ni dalam situasi dengan COVID-19, alhamdulillah dengan teknologi kita ni dapat juga mengadakan majlis yang penting ini. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Yang Mulia Datin. Seterusnya diserahkan semula kepada pihak MC untuk meneruskan. Alhamdulillah, terima kasih Datin. Di kesempatan ini, pihak Jawatankuasa Majlis ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada tetamu kehormat Majlis, pengerusi Majlis, penceramah undangan serta hadirin hadirat sekalian atas kesudian habis kita untuk sama-sama hadir ke majlis ini. Sebelum bersurai, dijemput semua hadirin untuk membuka video masing-masing bagi sesi bergambar ramai.
Okey, 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan diucapkan jazakumullah bi khairil jaza kepada semua yang hadir. InsyaAllah semoga kita akan berjumpa lagi di majlis-majlis ilmu yang akan datang. Dengan itu saya akhiri majlis ini dengan kalam yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.